Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kasih sayangnya, dengan rahmatnya, dapat lagi kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala ini, beribadah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menunaikan kefarduan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas diri kita. Mudah-mudahan kita senantiasa berada di bawah naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita akan sambung lagi bacaan daripada kitab kita ini. Masih lagi berkait dengan riwayat-riwayat yang menceritakan secara umum pelbagai sifat-sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yahuthu 'ala as-sadaqati wa yanha 'anil mas'alati. Dan adalah baginda sallallahu alaihi wasallam menggalakkan, yakni memberi galakkan untuk bersedekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi galakkan kepada para sahabat supaya memberi sedekah. Dan sedekah ni atas dunia ni ada sedekah. Waktu hidup atas dunia ni sahaja ada sedekahnya. Bila dah mati nanti tak ada dah sedekah, habis. Dan atas dunia ni pun, dalam sebuah hadis Nabi bersabda, nanti akan datang satu masa satu orang tu dibawa harta dia untuk sedekah, tapi tak ada orang terima. Tak ada orang terima. Nabi sebut dalam hadis, tasaddaqu, hendaklah kamu semua memberi sedekah. Fasayati 'alan nasi zamanun yamshi bi sadaqatihi fala yajidu man yaqbaluha. Kerana nanti akan datang kepada umat manusia ini satu masa yang dia akan berjalan membawa sedekahnya, tetapi dia tidak menjumpai, dia tidak mendapati sesiapa pun yang hendak menerima sedekahnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi sementara ada ni sedekah. Dan sedekah inilah adalah simpanan kita sebenarnya di akhirat. Ada 3 perkara yang akan memberi manfaat kepada manusia ni apabila dia meninggal dunia. Antaranya ialah yang kita panggil sadaqatun jariyah, sedekah yang mengalir. Yang mengalir, apa yang mengalir itu? Benda yang disedekahkan ke? Bukan. Yang mengalir itu adalah pahala daripada sedekah itu. Pahala daripada sedekah itu sentiasa mengalir walaupun kita telah meninggal dunia. Dalam hadis yang lain Nabi sebut al-mar'u fi dhilli sadaqatihi.
seseorang itu akan berada di bawah naungan sedekahnya. Di bawah naungan sedekahnya ni boleh jadi di dunia, boleh jadi juga di akhirat nanti. Di akhirat nanti di padang mahsyar dalam keadaan panas terik, pada waktu itu sedekah kita yang akan menjadi tempat teduh, tempat naungan, melindungi kita daripada panas pada waktu itu. Sekarang ni musim panas, di sana lebih panas lagi. Dan sedekah ini juga adalah salah satu asbab untuk kita menyelamatkan diri kita daripada api neraka. Nabi kata ittaqun nara walau bisyiqqi tamratin. Nabi kata hendaklah kamu semua takut ataupun menjauhkan diri daripada api neraka walaupun dengan syiqqi tamrah, dengan sebelah daripada buah kurma, separuh buah kurma. Yakni kita sedekahkan beri pada orang makan. Itu jadi sebab untuk kita jauhkan diri kita daripada api neraka. Wa yanha 'anil mas'alati, dan baginda sallallahu alaihi wasallam melarang daripada al-mas'alah, meminta-minta. Meminta-minta Nabi larang. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis jangan minta. Jangan minta. La tas'alin nasa syai'an, janganlah kamu minta apa-apa pun daripada manusia. Walau sauta wala sautaka, janganlah kamu minta tali cemeti kamu. Wa in saqata minka, walaupun tali cemeti itu terlepas daripada tangan kamu, jatuh. Biasanya tali itu, tali cemeti ni dia guna ketika naik tunggangan. Untuk apa? Untuk pukul tunggangan dia supaya bergerak. Terlepas, jatuh ke bawah. Nabi kata jatuh bawah tu jangan minta orang ambil. Jangan minta orang ambil. Hatta tanzila ilaihi fata'khudahu, sehingga kamu turun sendiri kepada tali cemeti itu dan kamu mengambilnya. Turun bawah ambil. Sampai tahap tu sekali Nabi larang sahabat daripada minta. Kalau ikut tu minta tolong tu, tolong ambil. Lepas tu Nabi SAW seboleh-bolehnya apa perkara pun Nabi buat sendiri. Walaupun sahabat-sahabat sentiasa menawarkan diri mereka untuk tunaikan segala keperluan baginda SAW, tapi Nabi lebih suka untuk buat sendiri. Dan dalam hadis lagi Nabi sebut, lau ta'lamuna ma fil mas'alati ma masya ahadun ila ahadin yas'aluhu syai'an. Kalaulah kamu semua tahu keburukan yang ada di dalam meminta-minta ini, maka tidak akan ada satu orang pun yang akan berjalan menuju kepada orang lain meminta-minta sesuatu daripadanya. Kita biasa guna tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Yang duduk di atas lebih baik daripada yang duduk di bawah. Ulama kata kenapa meminta-minta ni sesuatu amalan yang tidak baik. Sebab minta ni sebenarnya pada Allah Ta'ala saja yang boleh tunaikan, yang boleh sempurnakan segala keinginan, segala keperluan kita, hanya Allah. Dalam solat kita, setiap kali solat kita baca
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita kata hanya kepada Engkau kami sembah, kami beribadat. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Kita kata hanya tu, maksudnya kita nafikan yang kita ni nak minta daripada selain Allah. Jadi apabila satu orang hamba Allah Ta'ala itu meminta-minta daripada makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang lain, maka sebenarnya itu adalah satu bentuk kehinaan yang telah menimpa si peminta. Ada satu bentuk kehinaan yang telah menimpa terhadap diri orang yang meminta. Ini hukum secara umum ni. Maksudnya kita bukan kata tak boleh, dalam keadaan terdesak harus. Tapi dari segi hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ataupun dari segi tasawufnya, begitulahnya, begitu keadaannya. Dan ulama sebut itu adalah satu bentuk kezaliman terhadap diri dia sendiri. Maksudnya dia telah menzalimi diri dia sendiri. Dan kadang-kadang dia boleh menyebabkan satu bentuk gangguan terhadap orang yang diminta. Kerak sangat mari. Itu pun jadi susah juga. Manusia, walaupun dia kali pertama bagi, kedua bagi, tiga bagi, empat bagi, tapi dia akan ada satu masa tu yang bagi juga, tapi dalam hati tu lain. Ada satu bentuk gangguan. Apabila mengganggu orang lain, dia jadi satu perkara pula. Satu, dia telah buat zalim pada diri dia sendiri sebab dia minta-minta. Yang kedua, bila dia mengganggu orang lain, dia telah buat zalim pada orang lain pula. Jadi kalau dalam syarah ni dia kata fa fihi ajnasudz zulmi as-salasa. Dalam meminta-minta ni ada 3 bentuk kezaliman ada. Yang pertama dia kata al-zulmu al-muta'alliqu bihaqqillah. Kezaliman yang bertaaluk, yang berkait dengan hak Allah. Sebab hak Allah kita minta hanya pada Allah. Bila kita berpaling daripada minta pada Allah pergi kepada makhluk, itu satu bentuk kezaliman yang kita telah lakukan terhadap hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa zulmul ibadi, dan buat zalim pada orang lain. Wa zulmul abdi nafsahu, dan orang yang meminta itu juga telah buat zalim atas diri dia sendiri. 3 bentuk. Sebab tu Nabi larang daripada meminta-minta. Ini dalam situasi apa? Dalam situasi satu orang itu dia ada kemampuan. Dia ada kemampuan. Kita ni kalau dapat benda free memang suka. Tak? Makan nasi free dengan makan nasi beli tak sama. Seronok makan nasi free, dapat percuma. Semua orang suka, nak belaka. Dia rasa seronok kat situ. Bila nak keluarkan sendiri, tu berat. Walaupun sendiri nak makan, tapi berat. Nak, tapi Allah nak kena keluar duit ni. InsyaAllah khair. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yasmuru 'inda Abi Bakrin al-lailata fil amri min umuril muslimina. Dan adalah baginda sallallahu alaihi wasallam akan berbincang. Yasmuru ni asal makna dia berbual pada waktu malam selepas daripada waktu isyak, berbual.
Tapi di sini berbincang dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu sepanjang malam. Tapi bincang pasal apa? Fil amri min umuril muslimin, berkenaan dengan salah satu daripada urusan-urusan orang-orang Islam. Bincang macam mana nak selesaikan masalah. Bukan sembang. Itu tanda Nabi sallallahu alaihi wasallam cakna. Tanda Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil berat keadaan umat baginda, keadaan orang-orang, sahabat-sahabat yang ada di sekeliling baginda. Kalau ada satu perkara, Nabi akan bincang sampai lewat malam, sepanjang malam pun ada. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu ar-ru'yal hasanah, dan adalah baginda sallallahu alaihi wasallam suka kepada mimpi yang baik. Yani Nabi suka mendengar mimpi yang baik daripada para sahabat. Biasanya pada waktu pagi selepas daripada salat subuh, Nabi akan tanya sahabat-sahabat, ada tak di kalangan kamu ni sesiapa yang mimpi semalam? Maksudnya mimpi yang baik. Nabi suka untuk dengar. Ada sahabat mimpi syurga, ada sahabat mimpi, Nabi suka dengar. Pernah satu orang sahabiah dimimpi 12 orang sahabat masuk dalam syurga. 12 orang sahabat ni, mereka ini bersama dalam satu rombongan perang, dihantar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke perang. Kemudian ada satu orang wanita, dia mimpi. Dia cerita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia nampak masuk dalam syurga, nampak. Kemudian dia kata dalam syurga tu dibawa datang satu orang, si fulan, nama, sebut nama tu, 12 orang sebut. Sedangkan orang-orang ni sedang berada di dalam pasukan tentera tu. Maka keesokannya selepas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi kepada pasukan tentera itu. Bila sampai di sana, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diberitahu bahawa kesemua 12 orang itu telah mati syahid. 12 orang yang disebut nama tu, 12 semua mati syahid. Sama seperti yang disebut oleh perempuan sahabiah tadi. Insya-Allah. Dan Nabi SAW jika ada mimpi-mimpi yang baik, Nabi akan beri takwilan kepada sahabat-sahabat. Nabi akan beri takwilan kepada sahabat-sahabat. Cuma kita kalau mimpi, kalau nak cerita pada siapa-siapa, kena cari orang yang ahli lah. Dan kadang-kadang mimpi yang baik ni sunat juga kita bila tersedar daripada mimpi yang baik, kita berdoa. Tak pun kita semayang, lepas tu doa supaya Allah Ta'ala kabulkan, jadikan mimpi itu sebagai satu kenyataan. Tapi dia bukanlah dalil untuk kita ni apa-apa. Dia mimpi, nak jadi dalil, nak jadi hujah tak boleh. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu ishtaddi azmatu tanfariji. Dan adalah baginda sallallahu alaihi wasallam, yakni pada ketika mengalami kesusahan. Ungkapan ni biasa digunakan oleh orang-orang Arab. Dalam bahasa Melayu saya tak tahu apa ungkapannya. Ayat ni berbunyi ishtaddi azmatu, wahai kesusahan, kuatlah. Ini teruslah kuat. Tanfariji, nescaya
kamu akan memberi keluasan, yakni selepas itu. Sebab kaedah dalam agama ni, bila ada kesusahan akan ada kesenangan. Inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya bersama kesusahan, yusran, ada kemudahan. Wa inna ma'al usri yusran. Allah Ta'ala ulang 2 kali ayat tu. Nak bagi tahu benda tu pasti. Maksudnya setiap kesusahan kita ada dia punya kebaikan dia selepas itu. Kena yakin je lah. Ada kemudahan. Jadi Nabi SAW, bahkan orang-orang Arab, mereka biasa guna perkataan ataupun inilah ungkapan yang seperti ini untuk menenangkan hati sebenarnya. Bila ditimpa musibah dan sebagainya, bila sebut gini, hati tu jadi lebih tenang. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yabi'u wa yashtari, walakin kana shira'uhu akthar. Dan adalah baginda sallallahu alaihi wasallam menjual dan membeli. Yakni baginda sallallahu alaihi wasallam pernah menjual barang dan baginda juga membeli. Akan tetapi pembelian baginda sallallahu alaihi wasallam lebih. Maksudnya lebih banyak Nabi membeli daripada menjual. Maksudnya selepas menjadi Nabi lah. Kalau sebelum jadi Nabi, Nabi memang berniaga. Gembala kambing, berniaga, ikut rombongan Khadijah radhiyallahu anha, berniaga. Dan pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam membeli, orang nipu pun ada tak? Penjual tu Nabi dah janji dah beli, tapi bila sampai tengah-tengah tu dia kata ada orang mari buat tawaran harga lebih, harga mahal, bagi tawaran lebih. Dia pun kata, oh saya jual pada kamu. Lepas tu Nabi kata, bukankah kamu dah jual pada saya? Kata mana ada. Ini pernah sekali Nabi SAW membeli daripada satu orang Arab Badui seekor kuda. Kemudian Nabi SAW minta Badui ni ikut baginda untuk bagi bayaran tu. Maknanya pergi satu tempat untuk Nabi ambil bayaran dan serah kepada Badui tadi. Dalam perjalanan ikut tu Nabi jalan cepat, Badui tu jalan lambat. Dia lambat, jadi ketinggalan. Jadi tengah-tengah berjalan tu, beberapa orang telah datang kepada Badui itu buat tawaran. Tawarkan kepada dia nak beli kuda dia. Maksudnya dia tengah heret kuda, dia tengah bawa tu. Nabi duduk depan, dia duduk belakang. Tengah-tengah tu orang mai buat tawaran. Dan tawaran tu lebih menguntungkan dia. Tapi orang-orang yang buat tawaran tu, mereka tak tahu bahawa Nabi telah beli kuda ni. Jadi bila buat tawaran lebih, maka dia kata pada Nabi, dia jumpa Nabi, dia kata, kalau kamu nak beli, in kunta mubta'an hadzal farasa fabta'hu wa illa bi'tuhu. Dia kata pada Nabi, kalau kamu nak beli kuda ini, belilah dengan harga yang mahal tadi. Kalau tidak, saya jual pada orang lain. Jadi orang dah buat tawaran harga lebih. Maka bila orang Badui tu kata gitu, Nabi SAW pun jawab, bukankah aku dah beli dah tadi daripada kamu? Kita dah setuju kan dengan harga?
Badui tu kata, "Tak, wallahi ma bi'tuka, demi Allah aku tak jual lagi pada kamu." Kemudian Nabi pun kata, "Tak, mu jual dah." Lepas tu badui tu pun kata balik, "Kalau begitu kamu bawa mari saksi. Bawa mari saksi yang kata kamu dah beli dan aku dah jual." Jadi masa tu orang Islam yang lalu semua marah ke badui ni. Dia kata, "Mu ni malang sungguh. Nabi Rasulullah ni kalau cakap dah ada nipu. Ni mesti cakap betul." Tiba-tiba datang satu orang sahabat, nama dia Khuzaimah bin Thabit radhiyallahu anhu. Dia datang. Dia dengar yakni pertengkaran ataupun panggil apa perbualan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan badui ni. Ni kata ya, ni kata tak. Dia pun tawarkan diri pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Ana asyhadu annaka qad bay'atahu." Dan aku jadi saksi bahawa kamu telah jual kuda itu kepada Nabi. Sedangkan Khuzaimah ni dia tak ada pun tadi. Tapi oleh kerana yakin dia dengan apa yang Nabi katakan, dia sanggup jadi saksi. Maka setelah itu kes selesai. Dan oleh kerana keberanian Khuzaimah ni beri saksi, Nabi sallallahu alaihi wasallam jadikan kesaksian daripada Khuzaimah ni. Khuzaimah ni kalau dia jadi saksi, dia punya kekuatan saksi itu sama macam 2 orang punya saksi. Dia punya saksi 1 sama dengan 2. Sebab dia yakin pada Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun dia tak nampak apa yang Nabi buat. Itu kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam membeli kuda. Pernah berlaku sampai bertengkar. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam banyaknya membeli. Wa ajara nafsahu qabla an-nubuwwati fi ri'ayatil ghanami wa li Khadijah fi safarit tijarati. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam telah mengambil upah untuk dirinya sendiri sebelum nubuwah dalam mengembala kambing. Mengembala kambing, ambil upah. Dan juga baginda sallallahu alaihi wasallam ambil upah daripada Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha sebelum baginda bernikah dalam safar perniagaan, dalam perjalanan perniagaan. Nabi ambil upah ikut rombongan perniagaan tu. Daripada rombongan itulah terhasilnya pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah ni. Dalam rombongan perniagaan Khadijah ni lah pak saudara Khadijah ni tahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni adalah nabi akhir zaman. Ada orang-orang nampak tanda-tanda, nampak awan duduk memberi teduhan kepada Nabi. Dia pun pergi bisik bagi tahu kepada pak saudara Khadijah ni, ini nabi akhir zaman ni. Hati-hati jangan bagi orang tahu. Wastadana birahnin, dan baginda sallallahu alaihi wasallam berhutang dengan memberi gadaian. Pun Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah buat. Nabi berhutang dan letakkan gadaian. Wa bighairi rahnin, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah berhutang tanpa meletakkan gadaian. Wasta'ara, dan baginda sallallahu alaihi wasallam telah meminjam, telah membuat pinjaman. Pinjaman maksudnya pinjaman barang, kuda dan sebagainya.
pun Nabi SAW pernah. Satu ketika berlaku di Madinah, dan orang-orang Madinah dengar bunyi yang menyebabkan mereka jadi takut. Di kawasan padang pasir kan, dia sunyi. Jadi contohnya kalau ada orang nak datang serang, satu gerombolan pasukan tentera nak mari serang, bunyi tapak kaki kuda tu daripada jauh boleh dengar dah. Dia dengar. Jadi satu ketika bunyi suara yang menyebabkan penduduk Madinah jadi takut. Maka Nabi SAW telah pinjam daripada Sayyidina Abu Talha radhiyallahu anhu kudanya. Kuda tu diberi nama Al-Mandub. Nabi sendiri pergi tengok, ada ke orang nak mari serang Madinah. Nabi naik kuda, pinjam, pergi tengok. Kemudian Nabi balik, Nabi kata tak nampak apa-apa pun. Tak nampak apa-apa pun. Wa dhamina, dan baginda sallallahu alaihi wasallam telah menjadi penjamin kepada sahabat. Ada sahabat yang berhutang, Nabi jadi penjaminnya. Wa waqafa ardan kanat lahu, dan baginda juga telah mewakafkan tanah yang menjadi milik baginda. Pun Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah buat. Wa halafa fi aktsara min 80 mawdi'an, dan baginda sallallahu alaihi wasallam pernah bersumpah lebih daripada 80 kali. 80 tempat. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah. Sumpah Nabi pun orang kira berapa kali Nabi bersumpah. Maksudnya perbuatan bersumpah ni bukanlah sesuatu perbuatan yang tidak baik. Dan ada keadaan-keadaan yang kita dituntut untuk bersumpah. Wa amarahu Allah Ta'ala bil halifi fi salasati mawadhi'ah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan baginda sallallahu alaihi wasallam untuk bersumpah pada 3 tempat dalam Al-Quran. Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala sebut perintah pada Nabi suruh bersumpah. Fi qawlihi ta'ala qul i wa rabbi innahu lahaqqa wa ma antum bimu'jizin. Katakanlah wahai Nabi, ya, wa rabbi, demi Tuhanku. Allah Ta'ala suruh Nabi bersumpah demi Tuhanku. Wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, qul bala wa rabbi, katakanlah wahai Nabi, bahkan demi Tuhanku. Bila orang-orang kafir beritahu pada Nabi, la ta'tina as-sa'ah, hari kiamat tak akan datang pada kami. Maksudnya kami tak kena kiamat. Dia berasa hidup selama-lamanya. Maka Allah Ta'ala perintah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya bersumpah, bagi tahu hari kiamat pasti akan datang kepada kamu. Qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum, katakanlah wahai Nabi, yakni kepada orang-orang kafir, bahkan demi Tuhanku, la ta'tiyannakum, pasti hari kiamat akan datang kepada kamu. Wa qawlihi, dan firman Allah Ta'ala, qul bala wa rabbi latub'athunna. Ini apabila orang-orang kafir mereka dakwa bahawa mereka ini selepas mati habis, tidak akan dibangkitkan untuk penghisaban. Za'amal ladzina kafaru allan yub'atsu, orang-orang kafir mendakwa bahawa mereka ni sekali-kali tidak akan dibangkitkan semula selepas mati. Allah Ta'ala suruh Nabi bersumpah, qul bala wa rabbi latub'athunna, katakanlah wahai Nabi, demi Tuhanku, kamu pasti akan dibangkitkan selepas daripada mati.
summa latunabba'unna bima 'amiltum. Kemudian kamu pasti akan diberitahu apa amalan yang kamu dah buat dulu. Wa dzalika 'ala Allahi yasir. Perkara itu mudah atas Allah Subhanahu wa taala. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yastathni fi yaminihi taratan wa yukaffiruha taratan wa yamdi fiha taratan ukhra. Dan adalah baginda sallallahu alaihi wasallam pernah membuat pengecualian di dalam sumpahnya. Kadang-kadang baginda membuat pengecualian di dalam sumpahnya. Yakni Nabi iringkan di dalam sumpah Nabi ini. Contohnya, wallahi insyaallahu, demi Allah, insyaallah, jika Allah kehendaki. Dia buat letak insyaallah tu. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam juga pernah membayar kafarah. Kadang-kadang membayar kafarah, denda daripada sumpah. Ini Nabi bersumpah, kemudian Nabi langgar sumpah tu, Nabi bayar kafarah. Nabi langgar sumpah tu bukan kerana Nabi sengaja nak langgar, tetapi dalam membatalkan sumpah itu ada kebaikan yang lebih. Tapi kena bayar kafarah lah, kafarah sumpah. Dan kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah dan Nabi terus dengan sumpah tu. Nabi tidak langgar. Wa madahahu ba'du syu'ara'i fa athaba alaihi wa mana'a ath-thawaba fi haqqi ghairihi wa amara an yuhtha fi wujuhil maddahin at-turab. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam pernah dipuji oleh sebahagian penyair. Maksudnya ada penyair-penyair yang memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam syair-syair mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi hadiah, memberi ganjaran atas pujian tu. Wa mana'a ath-thawaba fi haqqi ghairihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang hadiah itu diberikan pada orang lain. Maksudnya kalau ada syair-syair yang dibuat memuji orang lain, ataupun orang-orang itu dia tak terlibat pun dengan pujian Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak benarkan diberi ganjaran kepada mereka-mereka itu. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam pernah juga memerintahkan supaya ditaburkan tanah kepada muka-muka orang-orang yang memuji. Sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tak suka dipuji. Tak suka dipuji. Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita taufik dengan apa yang dibacakan pada malam ini, sama-sama dapat kita jadikan pedoman, panduan dalam kehidupan kita untuk kita amalkan, dan kita niatkan untuk disampaikan juga kepada saudara-saudara kita yang lain, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.